إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan amalan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyakkan segala amal ibadat kita, ketaatan kita kepada Allah, serta kita menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa dicurahi dengan segala nikmat dan rahmat daripada Allah, dan kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat, yang mana pada hari akhirat tidak akan terselamat kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, sejahtera daripada segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, wakil yang sebenar yang berlaku terhadap manusia pada hari ini dan juga masa-masa yang lalu, manusia hidup di dalam terpukau, tertipu dengan keduniaan, kerana dunia ini menarik manusia kepada kelalaian daripada segala tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kerana dunia ini cukup memukau manusia, menipu manusia, memperdayakan manusia, sehingga manusia lupa kepada tugas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dan lupa kepada hari akhir yang dia akan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita lihat manusia-manusia di hari ini cukup sukaria memenuhkan masa-masanya dengan segala keseronokan, kehiburan-kehiburan yang boleh melalaikan dia daripada tugasnya yang sebenar, sehingga manusia hari ini sanggup membunuh kerana nak menupukan kepada kemauan nafsu dia. Oleh itu, kita sebagai seorang beriman, sedar atau tidak sedar, seseorang ini sentiasa berjalan ke depan. Tak ada
hundur sikit habuk. Nah, yang kita dah rasa kata kita dah rehat tu, kita saja rehat, tapi perjalanan kita menuju ke depan, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari matahari terbit, setiap hari kita telah menghilangkan modal asasi kita, iaitu umur kita. Sedar atau tidak sedar, hari ini kita sedang berada di bulan Muharram, bulan yang datang untuk kita sama-sama buat muhasabah ke atas diri kita, supaya kita menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita di dalam surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Allah beritahu kepada hamba dia, makin dekatlah hari perhitungan amalan kita, yang mana kita saat itu ghafilah, sedang di dalam keadaan leka, lalai dengan ketipu dayaan, dengan tipu daya dunia, dan mu'ridun, berpaling daripada hari-hari yang kita akan menempuhi Allah, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah dekat dah hari-hari perhitungan amalan kamu wahai manusia, yang mana kamu sedang berada di dalam kelalaian, kena tipu dengan perhiasan dunia. Karena itu kamu berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdasin. Setiap kali diturun oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan yang muhdasin, yang baru. Kita selalu duk dengar khatib-khatib berkhutbah di mimbar-mimbar Jumaat memberi peringatan kepada kita, tapi kita dengar, tapi dia kata apa, wahum ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Kita dengar tapi kita sambil bermain-main. Puncanya lahiyatan qulubuhum, puncanya hati kita ni lalai, lupa kepada tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita, lupa akan nasib di hari akhirat. Karena kita ni akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari satu masa nanti. Sebab itulah Allah menyeru kepada manusia, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, manusia yang berpaling daripada ajaran Allah, tak mau ikut perintah Allah, tak mau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah sebab yang memperdayakan kamu, sedangkan Rabbukal Karim, sedangkan Allah cukup mulia kepada kamu. Allah hui belaka pada kita, Allah hui segala-gala hak kita nak. Nah, sedangkan Allah sebelum daripada kita nak lahir ke dunia ni, Allah sudah sedia segala-galanya. Sedia segala rezeki kita, sedia segala udara kepada kita, sedia kepada segala keperluan kita. Nah, tetapi kita terpedaya dengan dunia. Puncanya dua perkara saja. Satu, karena kita jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kenal Allah, kita tak kenal agama Allah. Yang kedua, kita jahil dengan diri kita sendiri. Nah,
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, pada diri kamu apa pun tak tengok katik. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala seru kepada kita supaya kita lihat segala kejadiannya, segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita telinga, Allah berikan kepada kita hati. Tetapi segala anggota-anggota yang Allah berikan kepada kita yang asasi ini, kita tidak guna, kita tidak ambil manfaat kepada dia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala cukup murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang lalai ini orang yang tergelar di dalam kemewahan hidup dunia, kelazatan dunia, sehingga segala anggota yang Allah berikan kepada dia, hati, ia tak saya dengar, tak saya faham agama. Telinga tak saya dengar ajaran agama. Mata tak saya tengok kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin. Sesungguhnya aku akan penuhkan ramai daripada jin dan manusia neraka Jahannam. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku beri kepada dia hati, tapi hati dia tak sepah agama. Yafquluna biha ni, yafqahuna biha tak sepah kepada agama. Sedangkan Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah berkehendak supaya dia jadi orang baik, orang molek, Allah wi hidayah kepada dia supaya dia faham agama. Yufaqih fid din. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah wi mata, tapi mata tak saya dengar, tak saya tengok. Nah. Lahum azanun la yasma'una biha. Wi telinga, tapi telinga tak saya dengar. Orang macam ni Allah katanya ulaika kal an'am. Orang macam ni diumpamakan binatang. Nah. Bal adall, bahkan lebih sesat. Nah, lebih sesat pada binatang. Nata kena tuai dia. Nah, tapi manusia tak kena tuai dia, tak kena Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun. Penyakitnya penyakit lalai. Nah, satu punca je. Lalai ni lupalah. Nah, kalau kita tengok puncanya Nabi ada kena tipu di iblis kerana lalai, kerana lupa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ayat kepada Adam, ya Adam, inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ayat sebelum tu dia kata walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Aku telah berjanji dengan Adam dulu. Nah, jangan masuk dekat dengan pohon kayu ni. Fanasiya, maka dia lupa perintah Allah. Nah, wa lam najid lahu azma. Apabila dia lupa ni, nah, Allah peringat sekali lagi, dia kata haza aduwwun laka wa li zawjika. Ini adalah musuh kamu dan isteri kamu, musuh kamu dan musuh isteri kamu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan siapa iblis ini boleh mengeluarkan kamu daripada syurga, maka kamu akan derita, akan susah. Ternyata kita susah. Nah, tak ada biar seni habuk di atas dunia ni. Nah, cuma sekarang ni kita dak buat lagu mana nak kita seni. Nah, nak seni ni ya seni di hati. Bukan seni di body, seni di hati. Hati seni. Nah, lepas tu nak seni hati ni kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan hati ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam jiwa orang mukmin. Nah,
supaya menambahkan iman dengan iman yang ada dah. Liyazdadu iman ma'a imanihim. Jadi kita kena cari. Nak cari ketenangan ini kena cari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duk lekuk. Sedangkan hari ni tu hari 1445 Hijrah. Mana makin hari makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin hari makin kita lupa kerana terpukau dengan dunia. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebab-sebab punca yang kita lupa ni, satunya kita panjang angin-angin, tulul amal. Panjang angin-angin. Duk dalam angin-angin semua. Pure pasal angin-angin ni. Syaitan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Syaitan ni dia janji kepada kita. Ya'iduhum, janji kepada manusia. Wa yumannihim, menggerakkan ke angin-angin. Wak kata, aku lama mati lagi, baru 50 ya. Yumannihim, aku ni lama lagi. Sebab tu kita duk tangguh-tangguh tak si wa amma tu. Wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Tidak ada janji-janji syaitan tu melainkan tipu saja. Dalam surah Ibrahim, syaitan katakan inna wa'dallah innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah janji denganmu tu janji benar. Wa'adakum wa'dal haq. Janji dengan kamu adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji juga dengan kamu, aku menyalahi janji. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tak ada kuasa untuk nak paksa kamu illa an da'autukum, kecuali aku pujuk kamu saja. Aku merayu pada kamu, fada'autuhum. Maka fastajabtum li, maka kamu perkenan panggil aku. Jadi syaitan ni ia menimbulkan yumannihim. Kita angin-angin semua. Duk dalam angin-angin ni bahaya orang. Orang yang panggil angin-angin ni, di antara tanda dia, satu, malah wa amal ibadat. Kalau kita ni wasa malah wa amal ibadat tu, tanda kata orang tu panggil angin-angin. Yang kedua, berani melaku maksiat. Buat maksiat ni tak kisah. Seperti nyamuk duk atas hidung dia. Bukan apa seperti bukit duk atas kepala dia tak. Tak takut kepada manusia, tak ada maksiat. Turut hawa nafsu. Orang turut hawa nafsu ni bahaya sekali. Dalam surah Muhammad, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amaluhu kaman zuyyina lahu su'u amaluhu wattaba'u ahwa'ahum. Apakah sama manusia yang sedang berada di atas kebenaran Allah? Orang duk turut jalan Allah, jalan Nabi, adakah sama dengan man zuyyina lahu su'u amali? Orang yang dihiaskan buruk amalan dia, fara'ahu hasan, maka dia nampak comel. Orang ni Allah kata wattaba'u ahwa'ahum. Orang ni orang turut nafsu. Kalau kita alasan katanya wakpo hak ni tak molek ke? Wakpo tak boleh buat ke? Kita baca Quran juga. Kita semaya juga. Tapi kita baca Quran tak turut cara Nabi. Kita baca Quran pun tak turut cara Nabi. Ni orang panggil hetihiyas. Sa'id Ibn Musayyib, dia tengok salah seorang daripada tabi'in duk semaya lepas semaya subuh. Kita dibenarkan semaya 2 rakaat selepas semaya subuh bagi orang tak semaya sunat lagi. Dia mari tak ada. Dengan terimeh duk semaya subuh tak ada nak semaya sunat sebelum fajar. Maka orang ni dibenarkan boleh semaya 2 rakaat, tak boleh lebih. Tiba-tiba lebih.
Orang yang tengok salah seorang itu terus semaya banyak. Semaya 2 rakaat tambah lagi 4 rakaat misalnya. Lepas tu ia kita tegur. Buat apa mu semaya banyak? Nah. Ya apa tak kira aku semaya Tuhan nak masuk ke dalam neraka? Tak aku baca Quran Tuhan nak masuk ke dalam neraka? Mana baca Quran kan tak molek kan? Saya katanya Tuhan azabmu tu kerana kamu menyalahi sunnah Nabi. Nah, kita buat tak turut Nabi tu menyalahi. Nah, wahzarhum. Nah, berikanlah peringatan kepada mereka itu. Orang mana? Orang yukhalifu amrihi, orang menyalahi perintah Nabi, an yusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah di atas dunia. Fitnah ni macam-macam. Nah, mati tak ada nak mucak, mati tak ada nak buat persiapan. Au yusibahum azabun alim, ataupun ditimpa mereka dengan azab yang cukup pedih di hari akhirat. Orang menyalahi perintah Nabi, menyalahi sunnah Rasulullah ni, menyalahi perintah Rasul. Nah, Rasul buat lagu ni, kita buat lagu ni. Nah, oleh itu kita ni nak betul diri kita ni, kita kena masuk dekat dengan agama, kena ngaji. Nah, kena ngaji. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di antara tanda-tanda orang lalai ni suka dunia. Ya. Suka kepada dunia. Ya. Nabi SAW bersabda, innallaha yabghadu kullu ja'zarin jawaz. Allah cukup murka kepada seorang yang perangai jahat dan sombong, perangai kasar dan sombong. Sakhabun fil aswaq, suka melaung di nak-nak. Aswaq ni di pasar. Ada biasa orang duduk di pasar ni, duduk jual yang melaung, pakai speaker lagi, pakai apa lagi, nak uya orang mari. Nah, Nabi katakan orang lagu tu jifatun billail, seperti bangkai di waktu malam. Ada setengah riwayat katanya seperti tokok kayu di tengah malam. Boleh malam tidur tak khabar-khabar, seperti tokok kayu. Himarun bin nahar, Nabi kata seperti hemar di tengah hari. Nah, ini orang lalai, orang suka dunia. Alimun bi amri dunia, jahilun bi amri akhirah. Tahu belaka urusan dunia. Nah, tanya hal dunia tahu belaka. Nah, kalau lo ni tanya hak kan mau tahu belaka. Tanya. Tapi tanya hak akhirat tak tahu. Nah, jahilun bi amri akhirah, jahil dengan urusan akhirat. Nah, tahu kata dia jahil ni, dia tak gaduh. Nah, tak ada gaduh. Nah, orang kena tipu. Nah, saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu, marilah kita sama-sama sedar dan khabar supaya kita ni jangan tertipu oleh syaitan dan tertipu dengan kehidupan dunia. Akibat orang-orang lalai ni, pertamanya syaitan akan menguasai diri dia. Nah, syaitan kontrol hidup dia. Nah, syaitan jadi saing dia apa? Dalam surah Asy-Syura, Az-Zukhruf. Nah, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang berpaling dari ajaran Ar-Rahman, zikrul Rahman ialah Al-Quran. Nah, zikir yang Allah sandar kepada diri dia. Manakala kita baca Quran ni yang mari rahmat. Nah, baca Quran ni rahmat. Cuba kita tengok, orang duduk dalam majlis Quran ni, Allah akan berikan kepada dia rahmat. Rumah-rumah yang baca Quran ni datang rahmat yang banyak, syaitan lari. Nah, lepas tu kita tak say kepada Quran. Nah, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah akan jadi menguasai ke atas dia oleh syaitan. Allah wi syaitan saat itu kuasa di atas diri dia. Nah, hai amnat kepada syaitan. Nah, orang ni kalau tak say pada agama, syaitan mari lalu dah. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan tu adalah saing yang dekat sekali. Nak pergi kanan-kanan syaitan tu sekali dengan dia. Nah, nak pergi kot tu pun syaitan sekali. Maka orang ni kalau sentiasa dikuasai oleh syaitan, dia lalai. Nah, wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Syaitan ni, orang ni nah,
akan menyekat segala jalan-jalan Allah. Nah, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan dia fikir, dia kira kata segala hak dia buat tu betul. Nah, ni bahaya. Auzubillah min zalik. Dan yang kedua akibatnya, wakwi kita ni lemah semangat. Nah, orang lalai ni lemah semangat, tak ada kuasa nak buat. Nah, tak ada kuasa. Nah, tidur, suka tidur. Nah, suka bersemel, suka buat. Nah, tak ada kuasa nak buat. Nah, padahal tugas dia banyak. Tugas dia terhadap isteri dia, tugas dia terhadap anak dia, tak kisah. Nah, asal aku boleh hidup, aku boleh makan, dia nak jadi guna. Ni orang panggil orang ni tak ada hemah kerana cukup. Nah, dia kena penyakit lalai. Sehingga Allah katanya nak buat amal pun tak sih. Hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Sehingga lalai dia tengok sampai hari last minute, nah hari akhir. Hingga datang kepada dia mati. Nah, siapa nyawa dah halkum ni, yang minta kepada Allah, qala rabbirji'un ya Rabb, hatta aku klik ke dunia. Nah, la'alli a'malu salihan, mudah-mudahan aku nak boleh buat amal semula pula, buat amal soleh pula. Allah kata kalla, mu tak boleh gidah. Nah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah ucapan yang selalu orang sesat ni kecek lagu tu lah. Nah, orang lalai kecek lagu tu. Cuba tengok, kita tengok kapung-kapung kita kan. Aku kalau hijau kuat sepaya dulu, aku jadi orang kaya, tapi aku duk kecek kau kedah semua. Nah, aku kalau ngaji sungguh pada dia, tentu aku jadi pada dia. Dia boleh jadi apa, boleh jadi bomo, boleh jadi guru, tapi aku tak ngaji. Ni dia sesat. Nah, qala rabbirji'un, Allah kata tidak, tak boleh kelik dah. Qala la'alli a'malu salih. Lepas tu dia katakan, mudah-mudahan aku akan buat amal soleh, aku tinggal dulu. Tuhan kata dah, tak boleh dah. Nah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hari ni mu tak boleh duduk dah satu dunia, mu kena pergi duduk dalam kubur dah. Nah, dan duduk dalam kubur tu satu alam barzakh hingga sampai hari kiamat. Nah, alam barzakh ni ia ada dua suasana. Satu hufarun min hufarin nar, satu lubang daripada lubang neraka, wa raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Sebab itulah waktu kita pergi semaya orang mati ni, kita baca doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu. Ya Allah, muliakanlah tetamu kamu hendak turun mari ni. Nah, wa akrim nuzulahu. Nah, berilah penghormatan kepada tetamu-tetamu kamu hendak mari turun dalam kubur ni. Nah, wa wasi' madkhalahu, luahkanlah tempat dia nak turun ni, jangan jadi sempit. Nah, kita kalau kita pergi jalan, pergi musafir ke mana, orang wi hotel sempit, katil stay tidur 5 orang tak boleh duduk. Nah, wa wasi' madkhalahu wa warsilhu bil ma'i was-salji wal bar. Nah, basuhkanlah dosa-dosa dia, kerana dosa ni Tuhan bakar. Nah, bakar dengan api. Maka kita doa, basuhkanlah dosa-dosa dia saat ni dengan air. Tak cukup dengan air, dengan salji, dengan air batu. Tak cukup dengan air batu, tak pada lagi. Wal bar, sejuk selalulah kubur dia. Nah, hak tu kita duk baca doa kepada orang mati tu, duk sembahyang mayat tu. Nah, jadi kita kena ambil iktibar katik. Nah, kata kita ni kena pergi situ, jangan duk lalai sangat. Kalau kita duk lalai-lalai ni, kita tak ada buat persiapan. Nah, oleh itu saya menyerukan kepada diri saya hari ini dan kepada sidang hadirin yang sama-sama kita mengambil iktibar ni, marilah kita hasabu anfusana, marilah kita pakak-pakak buat perhitungan akan diri kita. Adakah kita ni termasuk orang-orang yang sudah berjaya atau tidak, ataupun orang rugi. Nah, ala innal khasirin allazina khasiru anfusahum yaumal qiyamah, zalika huwal khusranul mubin. Orang rugi ni orang rugi di hari akhirat, yang cukup rugi sekali, kerana hari akhirat tak boleh nak kelik dah. Nah, maka dengan ini saya rasanya, nah, masa pun dah lewat dah. Nah,
Maka sekadar ni saja khutbah yang pertama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma salli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Marilah pakak-pakak tengok kepada diri kita masing-masing. Nah, wal tanzur nafsun. Nah, marilah kita sama-sama mari kamnuan diri kita masing-masing. Apakah persiapan kita untuk hari esok? Hari akhirat ada dekat. Nah, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Fok-fok kita duk tengok kata mati lambat lagi, tapi Allah tengok kata dekat dah. Nah, sebab tu kita duk kena tipu semua lah. Nah, kalau kita tak dengar ajaran Allah, kita rasa lambat lagi nak mati. Learning orang mati ni tak ada kih pun. Nah, kalau dulu kita tengok orang tua-tua yang mati, orang muda pun mati juga lah. Nah, banyak kih lah ni. Kih dadah lah, kih kereta derah lah, kih mutu derah lah, macam-macam kih. Nah, orang muda-muda saja tu lah. Orang tua ni kih kecil manis lah, berapa darah tinggi lah. Nah, tak ada nak buat persiapan. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala peringatan kepada kita banyak. Falamma nasu ma zukkiru bih. Nah, kalau mereka itu lupa kepada peringatan yang Allah berikan kepada dia. Pertama, Allah kepada kita ni mula-mula sekali berumur 40. Suruh kita berdoa kepada Allah. Hatta iza balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Bos sampai umur 40, Allah suruh kita minta kepada dia supaya dia saat ni tu hidayat kepada kita, supaya kita boleh bersyukur kepada nikmat yang dia beri kepada kita banyak, dan juga nikmat yang beri pada orang tua kita. Dan kena minta juga dia supaya kita boleh buat amal soleh, hak Tuhan redha, bukan hak manusia redha. Nah, dan minta juga kepada dia supaya aku ni wa aslih li fi zurriyati, dan supaya Allah bentukkan diri aku ni jadi orang soleh yang boleh menurunkan jasa-jasa kepada anak cucu aku. Orang soleh ni yang akan turun kepada anak-anak dia, kerana anak-anak dia tengok pak dia, kan? Sebab tu kita kena doa wa aslih li fi zurriyati. Nah, baikkanlah, perbetulkanlah hidupku ni supaya hidupku ni boleh menurunkan kepada anak-anak cucu aku. Nah, kita tengok ke dalam cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir tu. Dia pergi jalan satu kampung, nah, maka jumpa satu bangunan nak utuh. Khadir kata aku nak beki, Musa kata tak boleh. Nah, kalau mu nak beki mu kena minta upah. Nah, Khadir kata hari ni kita kena pisah, tak boleh jalan dah mu dengan aku. Nah, maka dia royak. Adapun bangunan ini adalah kepunyaan anak yatim yang duduk di bandar. Di bawah di bangunan ini ada harta simpanan dia.
dan orang tua dia adalah orang tua yang soleh, Allah tidak akan benar supaya ambil harta ni sebelum anak dia tu balik. Nah, disebabkan anak dia, sebab ayah dia soleh, Allah jagakan harta anak yatim ni, jaga kepada anak-anak dia kerana soleh. Apa dia katanya? Apa dalam surah tu dia katakan? Apa dia kata? Ini adalah harta Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang lupa dah. Jadi maksudnya Allah nak jaga anak-anak cucu dia ni, dia kena kita saat ni tu betuk diri kita supaya diri kita ni jadi orang baik. Sebab itulah dalam Quran akhir sekali dia katanya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga-keluarga kamu, anak-anak cucu kamu daripada api neraka. Kalau kita nak selamatkan anak kita, cucu-cucu kita, kena selamat diri kita. Nah, oleh itu mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru hijrah ini, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita supaya kita saat itu kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, mendekati ajaran-ajarannya, mempelajari akan kitab-kitab dia supaya kita saat itu boleh menambah keimanan, dan keimanan kita ini boleh mengukuhkan hidup kita dan mengukuhkan keluarga kita, dan kita akan jadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nukmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.